Malaysia. Baik, di dalam segmen Doktor dan Anda kali ini kita akan bercakap tentang COVID-19. Jangan leka patuhi SOP. Kalau kita lihat menawar sepanjang kita menepani wabak COVID-19 ni, kita lihat kes menurun dan sekarang ni makin meningkat. Oleh kerana apa? Kerana kita terlalu lupa dan terlalu selesa dan kita tidak patuhi SOP. Dan pada pagi ini menawar, kita akan bersama dengan Dr. Priya Ragunat, Ketua Sektor Kesihatan Pekerjaan Dalam Sekitar Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia untuk bercakap tentang SOP yang telah ditetapkan. Good morning. Selamat pagi, Doktor. Ya. Selamat pagi. Ya. Apa khabar? Inilah dia Dr. Priya Ragunat, wakil daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik Doktor, bila kita bercakap mengenai SOP Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita pernah berjaya sebelum ini Doktor. Sehingga kejayaan negara kita, tahap disiplin masyarakat kita dipuji peringkat antarabangsa. Ya. Kita pernah berjaya sebelum ini. Namun apabila kerajaan memberikan kelonggaran dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan pemulihan ini, masyarakat secara tidak langsung turut memberi melonggarkan pematuhan mereka terhadap SOP dan juga amalan norma baharu, sehingga semalam kita lihat kes mencecah 5 angka, Doktor. Apa pandangan awal, Doktor? Ya, terima kasih. Memang betul. Pada mulanya bila kami buat PKP, semua orang mungkin rasa cemas dengan keadaan. Walau bagaimanapun pada masa setelah kami telah beralih kepada PKPB dan seterusnya PKPP pemulihan, semua orang rasa selesa sedikit dengan keadaan disebabkan kerajaan telah melonggarkan situasi di mana orang ramai boleh keluar, boleh hidup, menikmati kehidupan biasa. Walau bagaimanapun mereka telah lupa bahawa kehidupan biasa ni adalah mengikut norma baru, iaitu keadaan yang baru di mana mereka tidak boleh leka atau alpa dalam menjaga atau mengamalkan apa-apa amalan yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Betul. Jadi doktor rasa apakah menjadi punca rakyat leka? Adakah seperti doktor kata terlalu selesa ataupun mereka sudah malas lagi, sudah tidak percaya lagi tentang wabak ini? Mungkin dua-dua. Ada yang merasa leka, rasa dah biasa. Dan ada juga yang malas. Betul lah, nak pakai mask, nak pakai pelitup muka, buka pelitup muka, masuk dalam beg, simpan. Adalah pelbagai petua yang telah kami sarankan. Walau bagaimanapun, mungkin di sini saya ingin mengingati tuan-tuan dan puan-puan dan semua rakyat Malaysia bahawa COVID ini akan berada untuk satu jangka masa yang panjang. Itulah sebab kami memanggil petua-petua ini sebagai norma baru. Ini adalah kehidupan dalam norma baru ataupun aktiviti normal baru di mana kami perlu mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter ataupun menggunakan pelitup muka jika berada di kawasan yang sesak. So kami harap rakyat faham bahawa jika mereka malas mengikuti amalan-amalan tersebut, mereka boleh mendedahkan diri kepada jangkitan COVID. Antara penekanan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai protokol kesihatan yang perlu diamalkan. Namun ada juga yang ingkar dan ambil lewa, ambil mudah terhadap perkara-perkara yang mungkin bagi mereka ialah perkara-perkara remeh dalam kehidupan seharian. Namun sehingga ada pihak yang menggesa supaya hukuman yang lebih berat dikenakan. Seperti sekarang ini bagi yang ingkar diberi compound, akan didakwa di mahkamah dan sebagainya. Bagi pandangan doktor, adakah hukuman berat wajar dipertimbangkan untuk kita memastikan rakyat Malaysia ni betul-betul patuh terhadap SOP yang telah digariskan? Okey. So manusia tetap manusia. Okey. Ada yang patuh, ada yang tak patuh. So dari segi hukuman juga kami kena mungkin tengok case by case basis lah. Kami tidak boleh kata semua orang memerlukan hukuman berat. Kan kita guna konsep carrot and the stick. Ada orang yang kita perlu pakai carrot. Kita kena memberi mereka galakan. Ada orang yang kami kena terpaksa guna stick lah. Kena menguatkuasakan. Tetapi bagaimana kami tahu siapa yang boleh dikuatkuasa dan siapa yang tidak boleh dikuatkuasa. So kami pun tidak boleh memberi hukuman yang terlalu berat cut across kepada semua orang. Tak adil juga.
juga. Betul. So kami kena tengok situasi dan dari situ penilaian akan dibuat jenis penguatkuasaan yang perlu diambil. Tetapi kami tetap menggalakkan semua orang dengan sepenuhnya supaya mengikuti amalan-amalan yang telah disarankan. Itu mengenai hukuman yang akan diberikan kepada mereka yang tidak mematuhi. Bagaimana pula dengan peniaga-peniaga di restoran? Kerajaan telah pun keluarkan SOP tapi mereka terlalu takut untuk menegur pelanggan-pelanggan mereka. Pandangan doktor sendiri? Sebenarnya adalah hak peniaga untuk menegur pelanggan sebab ini adalah tempat ataupun premis mereka dan mengikuti apa-apa dasar mereka, boleh dikatakan dasar. Sebenarnya pemilik restoran ataupun pengurus restoran tidak perlu takut sebab ini adalah hak mereka dan jika mereka sebenarnya bekerja sama, mereka boleh menggalakkan beritahu pelanggan dengan baik. Tetapi jika ada pelanggan yang susah, unfortunately terpaksa bertegas sedikit. Walaupun mereka rasa ini boleh menjejaskan perniagaan mereka, itu mungkin satu belah lah. Tapi on the other hand, mereka sebenarnya dalam membuat ini mereka membantu kami untuk menangani COVID. Dan saya rasa rakyat pun akan faham. Baik doktor. Antara amalan yang sering kita amalkan dalam norma baharu ini ialah setiap kali kita memasuki premis-premis perniagaan, kita akan menggunakan aplikasi MySejahtera. Ataupun kita akan merekod nama dan juga nombor telefon kita di buku kedatangan di situ. Mungkin doktor boleh war-warkan kepada penonton sekarang ini kenapa pentingnya aplikasi MySejahtera ini? Kenapa aplikasi MySejahtera ini akan memudahkan kerja-kerja daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia? Okey. So MySejahtera ini digunakan sebagai satu rekod nama dan rekod nombor telefon, kontak. Kenapa kita perlukan kontak adalah jika seseorang menjadi positif, kami mendapati seorang positif di hospital ke mana-mana, so Kementerian Kesihatan akan membuat penilaian, akan cuba mencari kontak rapat beliau. Mana-mana kontak rapat maksudnya keluarga dia, dari tempat kerja, tempat dia melawat, restoran dan mana-mana. So bila anggota kami pergi ke restoran, contoh dia melawat restoran, kami perlu tahu siapa berada dalam restoran itu yang mungkin menjadi kontak rapat dan ini adalah sangat penting sebab katalah kontak rapat itu telah terdedah kepada orang pesakit tersebut dan beliau pula akan merebak kepada menjangkiti keluarga dia, kawan dia dan itulah caranya COVID akan merebak. Ya, betul-betul. Okey. Bagaimana dengan SOP bagi majlis perkahwinan, doktor? Ada yang kata mengikut kapasiti dewan, ada yang kata had kepada tidak lebih pada 250. Mungkin doktor boleh bagi penjelasan dan kurangkan kekeliruan orang ramai. Okey. Sebab pada mulanya had telah diberi 250 orang, tetapi event juga dibenarkan. So yang penting adalah bahawa sesuatu tempat tu boleh digunakan tetapi mengikuti hadnya adalah mengikuti penjarakan yang boleh diamalkan. Cuma di situlah orang siapa-siapa penganjur perlu memastikan mereka dah buat penilaian berapa orang yang boleh dibenarkan. Dia bukan buat okey kita buat 50% ke 30% tak boleh lah. Dia kena sebenarnya tengok keluasan tempat. Keluasan tempat tidak termasuk perkakas lah. Keluasan tempat and then dari situ buat decision lah berapa orang yang sebenarnya muat dan juga bukan saja berapa orang yang muat. Yang penting adalah memberi briefing atau memastikan orang yang hadir mengamalkan penjarakan. Itu yang menjadi masalah. Mungkin tak ramai orang hadir tapi mereka tidak mengamalkan penjarakan. Betul. Ya, doktor. Dalam kita melihat situasi semasa negara kita, kita sedia maklum ada 3 daerah yang diisytiharkan sebagai zon merah. Satu di Kedah, 2 di negeri Sabah iaitu Babitkan, Lahad Datu dan juga Tawau. Jadi ada yang mengaitkan disebabkan kelalaian seseorang individu menyebabkan wujudnya satu kluster yang memudaratkan masyarakat. Jadi ini pentingnya SOP, doktor. Mungkin doktor boleh kaitkan dengan situasi yang berlaku sekarang ini dengan kelalaian ataupun kealpaan kita terhadap SOP. Betul. Sebab pada masa ini strain yang kita panggil ni D614G itu adalah strain COVID yang sedia ada pada masa ini dan strain ini adalah strain baru yang telah masuk dan strain itu adalah jenis COVID yang boleh merebak dengan cepat.
ia tidak menyebabkan penyakit jadi terlalu teruk atau membawa maut yang lebih teruk. Walau bagaimanapun ia merebak dengan cepat, boleh menjangkiti orang dengan cepat. So ada pelbagai strain sebenarnya. Dan inilah jika seseorang membawa penyakit, membawa strain yang berlainan masuk, contohlah strain yang boleh merebak cepat seperti ini, ini memudaratkanlah situasi. That's why kita kata, walaupun katalah seseorang tu membawa strain masuk, tapi jika amalan penjarakan pemakaian pelitup muka diikuti, tidaklah merebak kepada semua orang. So dua-dualah, orang yang bawa, orang yang menerima juga. Betul. Dan tidak lama lagi ada PRU di Sabah. Pandangan doktor bagaimana untuk kita membendung perkara ini? Pastinya sukar kerana ramai orang yang melakukan kempen. Pandangan doktor. Ya. So dengan itulah kami ataupun kerajaan telah meletakkan beberapa keperluan dari segi bukan kata menghadkan, tapi bilangan orang yang berada di sesuatu tempat, memastikan mereka mengikuti amalan pelitup muka, amalan penjarakan. Kami hanya boleh memohonlah kepada semua yang hadir, yang berkempen ke apa, untuk mematuhi amalan-amalan tersebut. Dengan kerajaan tidak kata mereka menghadkan atau tidak membenarkan. Mereka cuma memohon supaya semua yang melakukan aktiviti itu ikutlah amalan. Sebab kalau tidak mengikut amalan, kami tidak perlu mendapat lagi satu kluster, tidak mahu satu kluster pilihan raya Sabah dan sebagainya. Itu sahaja. Baik, doktor, kita sekarang ini kita ingin mewar-warkan kepada rakyat Malaysia berkenaan pandemik COVID-19 ini. Ramai beranggapan bahawa tugas melawan pandemik COVID-19 ini ialah tugas kerajaan dan juga barisan petugas di hadapan, contohnya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Namun sebenarnya tanggungjawab ini merupakan tanggungjawab bersama. Jadi mungkin doktor boleh terangkan peranan masyarakat ataupun aspek pemerkasaan komuniti dalam hal ini untuk kita bersama-sama membendung pandemik COVID-19 ini. Terima kasih. Memang ini adalah apa yang kami mengharapkan. Semua orang perlu bekerjasama. Bukanlah kerajaan, bukan Kementerian Kesihatan sahaja ataupun frontliner yang lainnya, barisan hadapan contohnya polis, angkatan tentera dan sebagainya. Semua orang mempunyai peranan untuk menangani COVID, dan peranan rakyat adalah mematuhi amalan. Jika rakyat mematuhi amalan, tidak payahlah polis perlu datang buat penguatkuasaan, tidak payahlah kena denda, dan dengan itu juga tidak adalah jangkitan merebak. So kalau semua bekerjasama dan ikuti amalan-amalan penjarakan fizikal, kebersihan tangan, kerap mencuci tangan, memakai pelitup muka jika berada di tempat yang sesak, dan lebih penting daripada itu adalah rakyat sendiri perlu memantau rakan, anggota keluarga. Janganlah kata okey kita ikut, tapi bila bersama keluarga kita tak ikut. Tengok kawan buat salah, kita diam saja. Semua orang ada peranan mereka masing-masing, bersama-sama berganding bahu untuk menangani COVID. Betul. Dan kalau kita lihat sekarang ini musim bercuti, ramainya pergi bercuti di seluruh Malaysia. Tapi kalau kita lihat antara aktiviti-aktiviti yang mereka benarkan tu sangat tidak sesuai untuk kita membendung wabak COVID-19. Antaranya aktiviti yang bersentuhan. Mungkin doktor boleh beri penjelasan tentang perkara ini? Ya, sebenarnya kami pun faham ekonomi telah merosot dalam negara. So sekarang ekonomi dalaman ataupun ekonomi domestik yang perlu dipertingkatkan. Walau bagaimanapun, apa-apa aktiviti yang dilakukan perlulah mengikuti amalan yang baik. Tidak boleh kata hanya untuk meningkatkan ekonomi kami buat suka hati. So that's why kalau terpaksa buat penguatkuasaan perlu dibuat terhadap aktiviti-aktiviti atau pengusaha aktiviti tersebut. Tapi sekali lagi lah kami menyeru kepada pengusaha dan menyeru kepada orang ramai juga. Tolong jangan ada keinginan untuk melakukan aktiviti yang boleh menjejaskan kesihatan masa ini. Betul. Jadi kita sekarang ini dalam proses pembudayaan norma baharu. Jadi dalam usaha kita untuk membudayakan norma baru dalam kalangan masyarakat ini, kita perlu memberi kesedaran dan juga pendidikan serta bimbingan kepada masyarakat. Pandangan doktor sendiri, adakah pendidikan secara formal dan tidak formal amat perlu sekarang ini untuk kita memastikan pembudayaan norma baharu tersebut berterusan, bukan
setakat waktu pandemik ini, tapi sehingga untuk tempoh yang akan datang sampai bila-bila. Betul. Disebabkan rasanya baru-baru ni banyak penyakit telah muncul ya. Sebelum ni SARS, MERS-CoV, H1N1, influenza dan pelbagai penyakit. Nampak semakin lama makin jenis penyakit yang berlainan muncul ya. So dan COVID ini adalah satu yang mungkin kami rasa akan berada untuk jangka masa yang panjang, seperti juga yang diberitahu oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Disebabkan COVID ini ada efek terhadap daya ketahanan imuniti badan. Okey, so memandangkan itu, ini adalah satu perkara jangka masa lama dan mana tahu kalau imuniti rendah mungkin penyakit lain pula timbul. Jadi sekarang juga saya rasa di sekolah-sekolah, di institusi pendidikan ada COVID ataupun penyakit berjangkit dibangkitkan oleh cikgu-cikgu kesihatan sebagaimananya. Tetapi saya setuju dengan pendidikan informal sebab ada ramai orang tua, ada ramai yang mungkin tidak berada dalam situasi yang berkemungkinan untuk mereka mendapat pendidikan. So saya rasa di sini peranan kami juga, seperti saya kata tadi, untuk mendidik juga orang yang tidak tahu, memberitahu siapa yang tidak tahu mengenai penyakit-penyakit berjangkit dan pada masa ini berkenaan dengan COVID. Ya, mungkin terakhir sekali doktor boleh bagikan pesanan kepada seluruh rakyat Malaysia, kerana sekarang ni kami semua ialah frontliners. Jadi doktor boleh berikan pesanan kepada seluruh rakyat Malaysia dalam kita menepani wabak COVID-19. Okey. So kami mengharapkan semua rakyat Malaysia untuk tolong patuh kepada amalan-amalan. Amalkan penjarakan fizikal 1 meter sejauh mana boleh. Jika berada di tempat yang sesak dan tidak boleh mengamalkan penjarakan, tolonglah pakai pelitup muka. Pakai pelitup muka dengan cara yang betul. Jika pakai pelitup muka yang jenis medical mask, biru di luar, putih di dalam, besi di atas. Besi perlu ditekan dengan ketat. Okey, jika menggunakan mask fabrik atau pelitup muka fabrik, pakailah mask dengan cara yang betul, di mana ia perlu menutup hidung di atas dan di bawah dagu. Janganlah gantung di bawah dagu, naikkan sebab nak minum makan. Jika nak minum makan atau bercakap bertutur seperti tadi, buka, simpan dalam satu beg. Ya, dan kerap mencuci tangan. Cuci tangan sama ada dengan sabun dan air ataupun dengan hand sanitizer jika tidak ada sabun dan air. Dan jadikan diri kita advokat. Kita perlu menjadi advokat kepada kesihatan. Didik orang lain, pantau orang lain, bantu orang lain untuk mengikuti amalan-amalan dan petua ini supaya satu Malaysia ni boleh menjadi sihat dan dapat menangani COVID-19. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Priya Ragunath atas penerangan yang cukup baik sekali mengenai SOP yang perlu kita patuhi sepanjang pandemik COVID-19 ini. Jadi doktor, saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih kepada petugas Barisan Harapan, khususnya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana menjaga dan juga memastikan pandemik COVID-19 di negara kita terus terkawal sehingga ke hari ini. Terima kasih doktor. Terima kasih. Sama-sama. Okey, baik Nawar, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini.